Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berlari dan berkejaranlah kamu dalam kamu memohon keampunan dosa-dosa kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 133. Imam, pengerusi dan ahliatan kuasa masjid yang berhormat Ustazah Datuk Wan Aisyah dan juga Esko Kerajaan Negeri dan juga seluruh pimpinan-pimpinan di semua peringkat, para alim ulama muslimin dan muslimat sekalian. Ramai di kalangan kita mereka tak menyedari mereka sedang diberi keuntungan dan kesempatan di sisi Allah. Kalau kita perhati betul-betul, sebenarnya saat yang kita berada ni merupakan masa yang paling beruntung dalam hidup kita, dibandingkan dengan masa orang yang telah meninggal dunia. Kalau kita dengar suara orang dalam kubur, tentu mereka akan sebut, beruntungnya kamu kerana kamu masih lagi hidup. Bahkan kita jauh lebih beruntung daripada makhluk-makhluk umat-umat sebelum daripada ini. Allah anugerahkan kita Ramadan, satu anugerah yang paling bernilai dalam hidup kita. Kerana kalau kita fikir panjang dalam hidup kita ini, Allah jadikan Ramadan ni tak pernah sebagaimana dalam bulan-bulan yang lain. Harahkan duduk menung sekejap, kita akan perhati banyak kelebihan yang besar yang Allah bagi pada kita ini. Bahkan kita jangan ada seorang pun di kalangan kita nanti, tatkala mana kita masuk saja dalam kubur sekejap lagi, tiba-tiba ramai di kalangan kita mulut-mulut masing-masing sebut qala rabbirji'un, malaikat tolong bagi peluang balik, aku nak hidup balik di atas dunia. Sedangkan masa kita sekarang ni masa yang patutnya kita ambil sepenuhnya setiap detik dan masa yang Allah bagi pada kita ini. Ramadan ni ada lagi di kalangan kita yang dipandang sama je dengan tahun-tahun yang lepas. Ada di kalangan kita dia nampak Ramadan ni musim untuk nak berniaga, dan dia rasa ni lah musim keuntungan kalau dia berniaga makanan, pakaian, musim orang membeli belah katanya mereka. Mereka tak nampak bahawa Ramadan ni peluang untuk kita dapat syurga Allah. Masa ni lah peluang untuk kita ambil sepenuhnya untuk memastikan nama kita, nama pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, semuanya berada dalam syurga Allah. Tapi sayang di kalangan kita ada lagi yang lepak di kedai kopi. Ada lagi yang dalam hidup dia tak rasa pun 15 hari dah Ramadan yang dilalui ini. Bahkan ada di kalangan kita ada yang tak jamah pun lagi Al-Quran, tak sentuh pun lagi Al-Quran. Ada di kalangan kita betul terang sama-sama kita malam ini, ada di kalangan kita tak setitik air mata pun tumpah lagi. Sebenarnya kita rasa bagaimana Ramadan ini?
dalam hidup kita yang kita tak rasa apa-apa pun, ataupun kita rasa sama saja Ramadan. Apa kata kalau sekiranya malaikat bagi tahu pada kita petang tadi, malaikat sebut Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kamu. Bagaimana keadaan kita di waktu ini, malam ini? Tentu kita akan rasa kelainan dalam diri kita, sebab kita tahu Ramadan ini tak ada jaminan untuk kita akan kembali lagi pada Ramadan yang akan datang nanti. Para hadirin sekalian, kita ni umpama semut yang berada dalam gula, yang kita rasa manis, tak terasa betapa bahayanya, ataupun kalau kita tak pandai nak mengambil kesempatan. Kita ni umpama anak-anak raja yang tak rasa berbahagia menjadi anak raja yang berada dalam istana, padahal diberi nikmat yang banyak terhadap Ramadan ini. Tuan-tuan bayangkan, tak pernah Allah jadikan bulan dalam hidup kita ini, Allah jadikan bulan setiap detik masa yang kita lalui ini diberkati, kecuali Ramadan. Kita bayangkan dalam hidup kita, tak pernah Allah buka pintu syurga seluas ini kecuali Ramadan. Kita tak akan berjumpa Allah tutup pintu neraka serapat ini kecuali Ramadan. Kita tak akan berjumpa dalam hidup kita yang disebut dengan syaitan yang digari kecuali Ramadan. Kita tak akan berjumpa satu malam yang paling bernilai dalam hidup, lebih baik daripada 1000 bulan yang lain kecuali Ramadan. Ramadan ni Allah kumpulkan segala kebaikan dan Allah tunjukkan segala keindahan syurga. Semuanya Allah datangkan gambaran model syurga itu dalam bulan Ramadan. Di atas dunia ini lagi, tiba-tiba ada di kalangan kita tak terliur, rasa tak terasa apa-apa, tak rasa nak berebut untuk dapatkan syurga Allah. Sebenarnya kita ni sedang berhadapan dengan masalah yang besar kalau kita tak rasa terhadap yang disebut dengan Ramadan ini. Kalau sekiranya kita ni sama je dengan, kalau kita tengok sehari dua ni, ada orang-orang kafir, orang bukan Islam, yang dia cuba untuk berpuasa. Kita tengok dalam TikTok anak-anak kita yang mereka buat, dia tunjuk yang dia sedang berpuasa, dah 15 hari dah dia puasa. Orang yang tidak Islam. Cuba kita tanya di antara kita dengan dia, apa beza di antara puasa kita dengan puasa dia? Tentu di sana ada berbeza yang besar di antara puasa kita dengan puasa dia. Kerana puasa dia hanya digambarkan bahawa dengan puasa dia jadi sihat, yang digambarkan demikian. Tapi kita tidak. Kita bukan hanya digambarkan dengan kita berpuasa tapi kita sihat. Bahkan kita berpuasa untuk kita mendapat ganjaran syurga di sisi Allah dan terjauh daripada neraka Allah. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan kalau kita tak dapat syurga ini. Sepanjang bulan Ramadan ini, nama kita tak tertanggal daripada pintu-pintu neraka Allah. Nama kita tak tertulis di pintu-pintu syurga Allah. Tuan-tuan bayangkan betapa ruginya kita. Allah bagi peluang pada kita, tiba-tiba kita tak ambil peluang yang besar ini. Malam ni saya cuba nak sebut keadaan ini supaya kita keluarkan sikit daripada suasana yang kita biasa nampak. Ramadan puasa, kemudian Ramadan sembahyang tarawih, begitu saja. Kemudian kita tak lebih daripada itu. Padahal Allah jadikan Ramadan ini untuk menunjukkan dalam hidup kita ada tujuan. Aku jadikan hidup kamu wahai hamba aku. Tujuan apa dia? Tujuan untuk memastikan kita ni semua mati. Bila kita mati masuk dalam kubur, terus kita berjalan berlari indah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni tujuan yang besar. Allah dia nak suruh nampak, kamu janganlah kamu hidup di dunia tiba-tiba kamu ada segala-galanya. Rumah kamu besar, kereta kamu mewah, harta kamu banyak, segala benda, anak-anak kamu cemerlang, masuk universiti semua. Tapi bila kamu mati,
masuk saja dalam kubur, terus masuk dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apa manfaat kita hidup demikian? Allah dia jadikan Ramadan ni medan perlumbaan sesama kita. Kita berlumba, kita tak kenal lagi. Rasulullah tak peduli lagi isteri dia. Rasulullah tak peduli lagi sahabat-sahabatnya. Rasulullah tak peduli terhadap yang disebut dengan gambaran dunia. Yang Rasulullah nampakkan fokus untuk dapatkan syurga dalam bulan Ramadan sebegini. Ini cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau tidak, takkan Rasulullah baca Al-Quran sampai khatam berkali-kali dalam bulan Ramadan. Takkanlah Rasulullah menderma sampai tak ada apa-apa lagi yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat kain Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir Ramadan Rasulullah duduk saja dalam masjid iktikaf di rumah Allah sampailah malam hari raya, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Untuk apa Rasulullah lakukan demikian? Tujuan nak tunjuk pada kita, umat Muhammad ini, kamu sedang beruntung, kamu sedang diberi peluang oleh Allah sekarang. Peluang apa? Peluang untuk menggugurkan nama kita daripada senarai ahli neraka, untuk memastikan nama kita berada di pintu-pintu syurga. Ada lebih kurang 14 malam lagi perhanuskan masa yang berbaki. Sepatutnya masa ni masa kelam kabut di kalangan kita. Apa kata kalau sekiranya malam ni nama kita tak tergugur lagi daripada senarai ahli neraka Allah? Tuan-tuan tak rasa berdebar ke dalam diri kita? Tak rasa ke dalam jiwa kita ni menggetar tu badan? Bagaimana aku nak memastikan nama aku, isteri aku, anak-anak aku, keluarga aku, agar tak ada pun nama mereka di kalangan ahli neraka Allah, dan nama mereka tertulis indah di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So itulah Allah bila dia cerita tentang mengenai kesempatan dan peluang, Allah suruh kita berlari, Allah suruh berkejaran. Allah guna kalimah wasari'un, kalimah yang saya baca awal-awal tadi. Berlarilah kamu, wasari'un. Allah tak suruh kita ni berjalan. Allah tak sebut ambillah mana-mana yang kamu boleh ambil. Allah tak sebut demikian. Tapi Allah guna kalimah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kamu kena berlari untuk mengejar keampunan Allah. Seolah-olah kamu ni, kalau kamu tak berlari berkejaran, memang kamu tak dapat. Kamu tak akan dapat yang disebut dengan keampunan Allah. Kalau kamu tak berlari, kamu kena bersungguh-sungguhlah sikit untuk kamu dapatkan keampunan Allah. Macam mana nak bersungguh ni? Nak suruh dapat keampunan Allah. Allah, dia nak suruh kita dapatkan keampunan Allah dalam bulan Ramadan begini agar nama kita tertulis di pintu syurga Allah. Allah sendiri yang susun jadual pada diri kita. Allah ubah jadual dalam bulan Ramadan ini, semua mesti mengikut jadual Allah, bukan jadual yang di mana-mana pemerintah, bukan jadual yang disusun oleh mana-mana kerajaan atau disusun oleh ketua-ketua jawatan, tidak. Tapi Allah sendiri yang susun jadual macam mana? Tak kira kamu raja ke, kamu ustaz ke, kamu siapa pun, kamu kena tunduk sekarang menjadi hamba kepada Allah. Biar kamu sampai peringkat kamu digelar hamba Allah. Bagaimana nak menghambakan diri pada Allah di kalangan kamu? Kamu raja, sebenarnya kamu hamba. Kamu ustaz, sebenarnya kamu hamba. Kamu apa dia? Namalah kamu apa pun, kamu mesti jadi hamba. Kerana pangkat yang tertinggi di kalangan kita ni ialah bila kita dapat digelar hamba Allah. Hamba Allah. Allah nak sebut demikian. Allah tak sebut nama kita rakyat. Allah tak sebut nama kita apa dia, pekerja. Allah tak namakan kita dengan pegawai. Kalau rakyat, boleh jadi kita akan boleh memangkah, boleh pilih mana nak jadi, nak pilih Tuhan ni ke Tuhan ni. Kalau nama pemimpin, boleh jadi kita boleh letak jawatan. Kalau nama kita pekerja, boleh jadi kita cari majikan lain. Tapi bila sebut nama hamba, kamu kena jadi hamba aku. Bagaimana hamba Allah dalam bulan Ramadan? Dia mesti berkejaran. Dia tak boleh duduk relax, tenang je. Orang tanya macam mana, boleh masuk syurga ke? Entahlah, tak tahu lagi lah boleh ke tidak ni. Dia tak boleh demikian. Bila kita sebut kita hamba Allah, kena pasti diri kita ni boleh masuk syurga Allah. Macam mana kita nak suruh pasti kita
keluarga kita boleh masuk dalam syurga Allah. Dalam bulan Ramadan begini, jangan berhenti dalam mengejar syurga Allah. Jangan kita terlencong dalam hidup kita mengejar kepada dunia, jangan. Ramadan ni bukan musim untuk mengejar lagi dunia, tapi Ramadan ni musim mengejar syurga. Macam mana kita nak mengejar syurga? Pada kita ni, Allah mula atur satu-satu cara untuk kamu dapatkan syurga Allah. Antara perkara yang kamu kena dapat syurga Allah, Allah susun jadual. Bermula daripada subuh, kamu diajar berpuasa sampai pada maghrib. Bermula daripada maghrib, kamu diajar supaya mencari malam Lailatul Qadar. Selama sebulan, kamu kena cari malam Lailatul Qadar untuk memastikan diri kamu mendapatkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya nak gambarkan yang ni supaya para haniskan boleh nampak sikit. Saya pun boleh nampak sikit. Oh, Ramadan ni bukannya macam yang kita faham, sekadar nak berzikir, sekadar untuk kita nak baca Quran begitu saja, tidak. Tapi ada lagi yang lebih besar yang perlu kita buat. Apa dia? Kita mesti memastikan diri kita, keluarga kita, seluruh mereka yang sama dengan kita, semua sekali masuk dalam syurga Allah. Bahkan yang hadir malam ni, jangan ada seorang pun yang hadir malam ni dia meninggal dunia tiba-tiba dia masuk dalam neraka Allah. Pastikan semua yang hadir malam ni, semua yang mati, semua masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak dapat masuk syurga Allah? Ulama-ulama ajar ada 3 perkara yang besar yang Allah sedang susun dalam bulan Ramadan segini. Sehingga kan Allah susun 3 perkara yang besar ini dengan 3 program yang besar yang Allah jadikan untuk kita faham terhadap Ramadan ini. Program yang pertama yang disebut dengan Perang Badar. Perang Badar yang berlaku 17 Ramadan, 2-3 malam lagi ni masuk dipanggil peristiwa Perang Badar. Perang yang besar, perang yang pertama yang berlaku. Perang Badar ni, kenapa Allah jadikan Perang Badar dalam bulan Ramadan? Allah nak bentuk setiap jiwa orang mukmin, kamu mesti menjadi tentera-tentera Badar di kalangan kita. Macam mana tentera Badar? Tentera yang yakin terhadap janji-janji Allah. Mereka tak tergoyang dengan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa Perang Badar tak ada lagi orang munafik. Perang Badar satu-satu perang yang pertama yang Rasulullah bawa pasukan jumlah 313 orang. 313 orang kerana keyakinan yang kuat dalam jiwa di kalangan mereka tersebut sampai mereka berjaya mengalahkan 1000 orang. Di sudut logiknya, mana mungkin 313 orang boleh lawan dengan 1000 orang? 3 orang lawan seorang. Biasanya 3 lawan 1 mesti menang yang disebut dengan 3. Di sudut logiknya demikian. Kalau kita gunakan purata demikian. Tapi tak, Allah ajar logik mengatasi dalam keyakinan hidup kami. 1 boleh mengalahkan 3. Senang ceritanya, nak gambarkan tentang bila kamu yakin terhadap dalam jiwa kamu ni yakin kepada Islam, Allah akan bagi pertolongan pada kamu. Allah akan turunkan kemenangan pada diri kamu dengan syarat kamu mesti bersih hati kamu dengan Islam. Kamu janganlah kotor hati. Jangan ada dalam hati kita ni penyakit yang dibaca doa oleh imam sebentar tadi. Penyakit apa? Penyakit munafik. Penyakit munafik ni jangan ada. Imam bacakan doa tadi yang diajar oleh Rasulullah baca. Dalam doa yang terakhir, anak kita baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, tolong bersihkanlah hati aku daripada munafik. Daripada sifat munafik. Hati ni jangan ada sikit pun munafik pada diri kita. Ramadan dah 15 malam dah. Takkan ada lagi munafik pada diri kita. Perangai munafik ni macam mana perangai munafik ni? Wa alsinatina minal kadhib. Dia sebut dalam doa tadi. Dalam kami, kalau lidah kami ni suka sangat bercakap bohong. Ni di antara perangai orang munafik. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bercakap dia bohong. Perangai orang munafik apa dia? Wa ainina minal khianah. Mata ni nak khianat pada orang. Tak boleh tengok orang lebih sikit. Ada je perasaan dengki. Yang datang je perasaan yang nak tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni. Kemudian hujung dalam doa tu kita sebut
fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ini baca doa tadi kan, anak kita baca doa tadi, kerana kamu yang mengetahui apa yang pengkhianatan mata ni ya Allah, dan juga apa yang tersembunyi dalam hati seorang itu sendiri. Maknanya dalam hati kita dengan Allah je. Ramadan Allah suruh bersihkan perangai munafik. Macam mana Allah nak suruh bersih daripada perangai munafik dalam diri kita ini? Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai pada maghrib. Di antara subuh sampai maghrib, kenapa Allah suruh kita puasa di antara subuh sampai maghrib? Kenapa kita tak puasa bermula daripada zuhur berakhir dengan waktu isyak? Kenapa kita tak puasa bermula daripada maghrib berakhir dengan subuh besok? Tapi kenapa kita kena puasa bermula daripada subuh sampai pada maghrib? Kerana waktu ni siang, terang menderang. Waktu terang menderang ni, dalam keadaan terang menderang, kamu tak makan, kamu tak minum, kamu tak buat benda-benda yang boleh membatalkan puasa kamu. Padahal kalau kita nak makan, kita boleh makan kan? Kalau kita nak minum, kita boleh minum pun. Dalam bulan-bulan sebegini, kalau kita nak minum, kita boleh minum pun. Masuk geng plastik hitam, dipanggil demikian. Kita berkawan dengan puak-puak yang tak puasa, misal contohnya nyorok seorang-seorang dalam rumah, kunci pintu bilik, nyorok bawah katil, makan Maggi seorang-seorang. Tak ada siapa yang tahu. Kalau kita nak minum, kita boleh minum. Buat macam zaman kanak-kanak dahulu. Masuk dalam bilik air, selam kepala dalam kolah. Lepas tu telan air, gup-gup 2-3 teguk, lepas tu timbul balik. Lepas tu keluar bilik air, buat muka sadin. Kalau kita nak buat, kita boleh buat. Tapi kenapa kita tak buat? Kenapa kita tak buat? Kerana kita mukmin kan? Mukmin diajar dalam jiwa dia, walaupun orang lain tak nampak, Allah nampak perbuatan yang kamu buat. Allah tahu apa yang tersurat dan tersirat dalam hati kamu, apa yang terkandung dalam hati kamu, semua dalam pengetahuan Allah. Allah jadikan program yang disebut dengan Perang Badar, nak suruh kita jadi macam sahabat-sahabat dalam Perang Badar. Yakin dengan Islam. Yakin dengan Islam ni, yang pergi perang tu, Rasulullah tanya, kita nak lawan ke tak lawan? Sebab pedang kita ni tak ada, tak banyak. Kemudian kuda kita pun ada 2-3 ekor je. Kemudian musuh tu cukup lengkap. Ada yang datang pula, pedang pula, ada yang sumbing. Nak lawan tak lawan? Sahabat-sahabat yang yakin sungguh ni disebut, ya Rasulullah, imma syahadah wa imma nasru wa imma syahadah. Sama ada Allah bagi kemenangan ataupun kita gugur, ya Rasulullah. Yakin sungguh sahabat-sahabat. Kalau kita nak teragak-agak mungkin, kalau kita nak pergi perang dengan musuh yang seramai itu, takkan kita nak lawan. Tapi sahabat yang lawan tu, pedang sumbing tersebut, pergi lawan, patah, satu tinggal hulu dia saja. Bila tinggal hulu saja, bawa datang depan Rasulullah, tunjuk depan Rasulullah, ya Rasulullah, tinggal ini saja ya Rasulullah, tinggal ni saja. Nak sebutnya kena lawan lagi Rasulullah, lawan Rasulullah sebut, lawan lagi Rasulullah sebut demikian. Rasulullah ambil ranting kayu, Rasulullah goncang ranting kayu sebut, berubah menjadi pedang. Ni mukjizat Rasulullah. Kita buat tak menjadinya, jangan buat. Cuma nak sebutnya mukjizat Rasulullah. Ni bukan cerita Power Rangers ni. Ni cerita yang terjadi zaman Rasulullah. Turun para malaikat, turun syaitan, dua-dua bertembung, bunyi seng, pedang yang bersambung, nampak kilatan pedang dalam perang Badar di antara malaikat dan juga syaitan tersebut. Apa benda yang sedang berlaku? Allah nak tanamkan dalam jiwa kita. Ingat ni, setiap bulan, setiap tahun kamu ada peluang, tolong bersihkan hati kamu. Jangan biarkan hati ni kotor. Hati yang kotor, walaupun sebesar zarrah, perasaan kesombongan, sombong je dalam hati dia, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga, tak akan masuk syurga dalam hidup kita. Bulan Ramadan Allah suruh buang perasaan kesombongan. Macam mana Allah suruh buang perasaan sombong? Allah suruh datang semua sujud, letak dahi yang mulia ni sama dengan telapak kaki semua. Nak suruh gambaran, kamu jangan rasa ego. Walaupun kamu raja, walaupun kamu ustaz, walaupun kamu yang berhormat, walaupun kamu apa saja kedudukan kamu, kamu hamba.
Cara Allah nak menurunkan keegoan manusia, Allah suruh kita sujud pada Allah dalam bulan sebegini. Nak suruh kita ni jangan ada perasaan kesombongan. Bahkan kita diajar supaya buang. Kalau ada perasaan sombong, dengki, nak marah, sampai peringkat orang caci maki kita, kita kena sebut, inni saim, aku sedang puasa sekarang, aku sedang puasa. Maknanya apa dia? Aku sedang membersihkan hati aku daripada sifat munafik dalam diri aku ni, supaya aku menjadi mukmin yang sebenar untuk mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni yang pertama yang mesti dipahami di kalangan kita. Yang kedua, program yang kedua yang besar yang Allah jadikan dalam bulan Ramadan ni apa dia? Nuzulul Quran. Penurunan Al-Quran. Kenapa Allah pilih bulan Ramadan untuk diturunkan Quran? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah pilih diturunkan Al-Quran. Kenapa? Alim ulama sebut kerana siapa yang nak masuk syurga, akhlak dia mesti akhlak Al-Quran. Dia tak boleh akhlak dia tidak akhlak Al-Quran. Ramadan ni dalam hidup kita mesti mengubah diri kita menjadi ahlul Quran. Baca Quran, tadarrus Al-Quran, mesti kita duduk dengan Al-Quran. Satu saya sebut amat malang. Kalau ada di kalangan kita dah malam ke-15, malam ke-16, tiba-tiba dia tak sentuh pun lagi Al-Quran. Malam ni tolong pegang Quran tuan-tuan. Jangan sampai Al-Quran berhujah di hadapan Allah terhadap kita di akhirat nanti. Siapa yang tak boleh baca lagi Al-Quran, pastikan diri dia memegang Al-Quran. Riba Quran, jalankan jari di atas tulisan Quran. Bagi tahu pada Allah, ya Allah, aku tak boleh baca Al-Quran, ya Allah. Aku tak boleh baca Al-Quran, ya Allah. Menangis teresak-esak. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis dalam kubur sekejap lagi. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan dia tak mati-mati. Jangan dia mati. Kalau dia mati di saat mana dia tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur sekejap lagi, confirm dia tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Kalau dia tak boleh baca Quran, dia nak jawab apa dia depan Allah nanti? Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh. Oh, padanlah kamu lawan alim ulama pun. Padanlah kamu tak kenal jalan hidup pun. Quran pun tak boleh baca. Jangan tak boleh baca Quran tuan-tuan. Tak ada alasan tak boleh baca Quran. Di kalangan kita, siapa yang tak boleh baca Quran, mari berjumpa dengan AJK masjid ni. Bagi tahu pada AJK masjid, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran lagi. Menangis teresak-esak, duduk dekat tiang-tiang ni, pegang Quran, riba, letak kepala dia, hantuk kepala dia ke tiang-tiang ni. Bagi tahu pada Allah, ya Allah, tak boleh baca, ya Allah, tak boleh baca, ya Allah. Menangis teresak-esak. Biar dia menangis sekarang. Jangan menangis sekejap lagi dalam kubur. Tak ada manfaat menangis dalam kubur sekejap lagi. Biar kita boleh baca Quran. Bagi tahu pada AJK, saya tak boleh baca Quran. Tuan, tolonglah. Saya antara orang kampung ni yang satu-satunya yang susah nak baca Quran, yang payah nak baca Quran, yang tak boleh baca Quran. AJK umum, hari Jumaat je umum. Mana lagi ahli qaryah yang tak boleh baca Quran? Mana lagi ahli qaryah yang dah boleh baca Quran? Sedarakan mereka, jadikan mereka adik-beradik di antara satu sama lain, macam Ansar dan juga Muhajirin. Buat persaudaraan Islam. Jangan kita rasa terasing di kalangan kita. Ini cara dalam hidup kita nak membina peribadi kita dengan Al-Quran. Bila tanya pada Rasulullah, bagaimana peribadi Rasulullah di rumah, wahai Aisyah? Aisyah jawab, kana khuluqul Quran. Peribadi Rasulullah itu ialah Al-Quran yang sedang bergerak. Kita pun demikian. Cerita terang je, jangan malu-malu. Bagi tahu pada AJK, tuan, saya tak boleh baca lagi Quran, saya tak boleh. AJK pula jangan pula jawab bertenang-bertenang, saya pun tak boleh baca juga, katanya AJK. Jangan jawab macam tu, buat malu company je. Jadi AJK masjid sangat, Quran pun tak boleh baca. Malu kita dengan Allah. Jangan sampai tak boleh. Yang dah boleh baca Quran, tolong ajar pada yang tak boleh baca Quran. Tawarkan diri dia. Siapa lagi yang tak boleh baca Quran? Mari belajar dengan saya. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kenapa diajar supaya kita baca Al-Quran?
dalam syurga nanti dengan alunan Al-Quran je. Tak ada lagi suara-suara yang disebut dengan suara-suara merdu hari raya, nyanyian lagu-lagu raya, tak ada. Dalam syurga nanti hanya lagu-lagu Al-Quran Karim yang dikumandangkan. Allah suruh suasanakan syurga itu di atas dunia ni lagi. Rumah kamu dengan Al-Quran, zikir, selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kita rasa Ramadan ni masa macam kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Model syurga yang didatangkan di dunia yang Allah sedang rasakan pada setiap di kalangan kita. Rasa nikmat syurga ni yang lebih besar lagi bila nak berbuka puasa tadi. Bila nak berbuka puasa tu, Allah datangkan satu suasana syurga. Seronok. Tak boleh nak dibayang. Rasulullah sebut lis-saimi farhatan. Orang yang puasa ni ada 2 saat kegembiraan yang besar pada diri dia. Farhatun inda iftarih. Allah datangkan kegembiraan sebagaimana dalam syurga nanti waktu mana nak berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan satu lagi waktu mana dia berjumpa dengan Allah. Sama je Allah letakkan kedudukan. Masa nak berbuka dengan masa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah nak suruh bentuk diri kita akhlak yang baik? Ini cara Allah nak jadikan demikian. 2 program yang besar yang Allah nak didik pada diri kita untuk memastikan kita ahli syurga Allah. Dan yang ketiga, Allah buat program yang ketiga yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadr. Ini ingat ya pada diri kita ni. Malam Al-Qadr Allah jadikan untuk kita banyakkan beribadah kepada Allah. Allah sengaja jadikan malam. Kenapa Allah pilih malam? Allah datangkan malam yang dalam syurga tu di atas dunia dalam bulan Ramadan. Kerana dalam syurga nanti tak jumpa lagi malam. Tak ada dah malam. Bila kita dalam syurga nanti bermula daripada subuh, pagi, berakhir dengan petang, kemudian kembali balik pagi. Malam ni, malam-malam dalam bulan Ramadan yang Allah jadikan malam-malam yang indah dalam syurga. Lalu Allah jadikan malam ini start daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar. Boleh jadi malam ni malam Lailatul Qadar, tak tahu. Boleh jadi malam 20 Ramadan nanti, tak tahu. Boleh jadi Allah sengaja sembunyikan. Kenapa malam? Malam untuk kamu mencari makna Rabbun, makna Tuhan. Biar kamu kenal dalam hidup kamu siapa Tuhan kamu. Bagaimana kita nak kenal Tuhan? Kena banyakkan ibadah. Siang hari cari makna abdun. Kita ni abdun ke Rabbun? Cuba tanya dalam diri kita, aku ni hamba ke? Aku ni Tuhan. Siang hari cari makna abdun. Malam hari cari makna Rabbun. Ni sifat orang mukmin. Allah sengaja sembunyikan. Start daripada maghrib sampai pada subuh, kamu cari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Nak buat macam mana? Nak suruh kita ni jaga, nak suruh kita jaga ibadah. Ibadah apa yang kena jaga sangat? Sembahyang. Sembahyang, jangan tinggal walaupun 1 rakaat hidup ini. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian jangan tinggal solat dalam hidup kalian. Dalam hidup saya, hidup kita semua, walaupun 1 rakaat. Siapa yang pernah tinggal salat 1 rakaat, dia mesti qada waktu mana peluang yang dia masih ada. Ataupun dia bertaubat, taubatan nasuha dalam hidup dia. Angkat tangan, mengalir mata dia, minta dengan Allah, ya Allah, aku terlalu banyak tinggal salat sebelum daripada ini, ya Allah. Tolonglah ampun dosa aku ni, ya Allah, kita sebut. Aku tak mampu nak qada semua sekali. Tapi aku taubatan nasuha, ya Allah. Aku tak akan tinggal lagi salat dalam hidup aku. Kenapa? Kenapa tak boleh tinggal salat? Siapa yang tinggal salat, dia tak berjaya dalam hidup dia. Tak usah ceritalah rumah besar mana pun. Tak usah ceritalah jawatan dia hebat macam mana pun. Tak payah ceritalah yang dia mempunyai gedung harta yang berbilion-bilion dalam hidup dia. Kalau dia tinggal salat, tak berjaya. Tak berjaya. Anak-anak kita kan, dia sebut, "Ma, abah, saya dah berjaya naik pangkat. Dah berjaya." Kita tanya balik dia, "Kamu solat tak solat?" Hanya dia. Kalau dia tak solat, dia tak berjaya.
Kerana solat ni miftahul jannah, anak kunci kepada pintu syurga. Siapa yang tinggal solat tak masuk syurga dalam hidup dia. Tak pernah Allah marah terhadap orang tinggalkan solat ni, sehingga kan Allah tunjuk garang dia sampai Allah sedia sebuah neraka khusus bagi orang yang meninggalkan solat. Allah larang orang berzina, tapi tak ada neraka khusus. Allah larang manusia berjudi, tapi tak ada neraka khusus, tapi masuk neraka. Tapi Allah benci dengan orang tinggalkan solat, sampai Allah sediakan neraka khusus untuk orang meninggalkan solat. Ma salakakum fi saqar, kenapa kamu dihumban ke dalam neraka saqar? Dia jawab, qalu lam nakum minal musallin, kami tak sembahyang di atas dunia dahulu. Allah tahu kita ni payah nak jaga solat 2 waktu. 2 waktu ni kita payah nak jaga solat. Solat apa? Solat subuh dan juga solat maghrib. Lalu Allah suruh kita puasa bermula daripada subuh, berakhir dengan maghrib. Sebab itulah Allah suruh kita ni jaga. Macam mana nak suruh jaga solat subuh? Senang je Allah buat. Satu program yang Allah jadikan tak pernah orang buat. Dalam hidup atas dunia ni tak ada lagi orang buat program ni, kecuali Allah yang programkan. Program apa? Nak suruh jaga solat subuh, Allah jadikan sahur sebelum mana subuh. Allah programkan makan. Allah tahu manusia ni kalau sebut bak makan sanggup bangun, letak 10 jam loceng bawah katil ni, kerana semata-mata makan. Allah dia nak suruh kita nak bangun solat subuh, Allah jadikan sahur. Sebab tu makruh kita sahur awal pukul 12 tengah malam, makruh. Sahur pukul 4 pagi, makruh. Sahur pukul 5 tak berapa digalakkan lagi. Pukul 5.20 mulalah sahur, dengan tujuan lepas pada sahur terus mayang subuh. Didik selama 30 hari Allah didik. Cuma dalam kalender kita ni dia ada waktu imsak. Kalender Arab tak ada apa waktu imsak. Saya pernah tanya guru falak saya waktu mana saya belajar dahulu, kenapa kalender Melayu kita ni ada waktu imsak, kalender Arab tak ada waktu imsak? Guru saya jawab, orang Melayu kita ni kuat makan. Kalau kita tak buat waktu imsak, dia tak sempat nak break, tak kena gaya. Dengar Allahu Akbar tu ngap lagi sebiji. Nak sebutnya kita ni nak tak nak, kita perlu buat waktu imsak dengan tujuan nak suruh apa dia, kita break perlahan-lahan supaya kita tak terlajak masuk dalam waktu subuh. Allah dia nak suruh kita jaga solat maghrib, Allah programkan sekali lagi makan untuk berbuka puasa. Padahal kalau nak berbuka puasa selain daripada makan boleh, tapi Allah programkan makan. Sebab makan bulan Ramadan semua balik awal duduk meja makan, tolong isteri hidang makanan, isteri mandang atas bawah, bau perasan aku ada suami rupa-rupa. Bulan-bulan lain tak pernah tolong macam tu. Bulan Ramadan tolong. Allah dia nak didik kita apa dia? Jaga ni, nak jaga maghrib. Sibuk tanya, tengok jam, maghrib pukul apa? Maghrib. Bulan lain tak pernah tanya maghrib pukul apa. Bulan Ramadan sibuk tanya. Lepas tu anak tolong jawab, lambat lagi bah, ada 10 minit lagi katanya anak. Lambat lagi, dia gaul nasi slow-slow dulu. Dia ambil dulu kuah, dia letak dulu dalam pinggan dia, letak kurma, dia golek kurma 3 kali golek kurma. Nak sebutnya beria je dia nak berbuka puasa. Letaknya depan mulut ni, dengar je Allahu Akbar tu ngap terus dia. Orang tanya kenapa makan awal? Makruh, lewat tahu makruh. Tahu pula hukum. Allah dia nak didik apa dia? Jaga solat maghrib. Jangan makan sampai kamu tak solat maghrib. Jangan kamu sibuk nak makan sampai kamu tertinggal solat maghrib. Allah dia nak didik lagi solat. Allah suruh kita terawih. Terawih ni nak terawih berapa rakaat kita pulang? Paling tidak 2 rakaat solat terawih. Paling banyak tak ada kiraan. Nak solat 8 rakaat boleh, kerana Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat boleh, kerana Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat boleh, kerana Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Nak buat 38 rakaat boleh, kerana Umar Abdul Aziz buat 38 rakaat. Nak buat 10 rakaat di Mekah sekarang, buat 10 rakaat ya.
Salat tarawih. Kita ni tiap-tiap tahun berkelahi 8 ke 20, 8 ke 20. Dia tak pernah berkelahi 30 ke 38, 30 ke 38. Ni perangai orang kita. Sampai di Kuala Lumpur tu jadi dua geng dalam masjid tu. Geng 8 dengan geng 20. Ni masjid ni, dalam masjid. Parking pun ada dua tempat. Parking 8 dengan parking 20. Sampai begitu sekali masyarakat kita. Berkelahi tiap-tiap tahun berkelahi. Saya datang satu masjid tu, duduk nak solat tarawih malam tu, kena tazkirah, giliran tazkirah. Duduk nak sembahyang isyak tu, Tok Bilal datang sebelah. Cuit, ustaz, malam ni ustaz tazkirah kan? Ya. Ustaz tazkirah lepas 8 rakaat ya. Saya kata boleh, lepas 8 pun boleh, lepas 20 pun boleh. Tak, 8 je ustaz. 8 je. Lepas 8 tu ustaz naik duduk tu, ustaz bantai terus geng-geng 8 rakaat tu. Saya tanya kenapa kena bantai? Yalah lepas 8 rakaat dia balik terus ustaz. Eloklah dia balik. Apa masalahnya? Lah ustaz tak faham dia kata. Dia orang kalau balik terus tak apa juga. Dia sapu habis moreh-moreh yang ada tu dia. Dah kita geng-geng 20 ni tak khusyuk sembahyang. Teringat ni habis cendol tu, habis cendol. Yang tu rupa-rupanya. Jangan. Solat tarawih ni tenang je. Tenang je. Rasulullah lepas sembahyang isyak, Rasulullah tak sembahyang tarawih terus. Rasulullah balik dulu ke rumah. Lebih kurang sejam dekat rumah, barulah Rasulullah datang balik memulakan salat tarawih di masjid Rasulullah. Satu malam pertama, sahabat-sahabat datang ramai. Malam kedua lagi ramai. Malam ketiga, Rasulullah tak turun. Rasulullah tak turun sampai pagi subuh. Bila pagi subuh, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Kami tunggu semalam, kamu tak datang. Kenapa Rasulullah? Kami ramai semalam menunggu untuk tarawih dengan kamu. Rasulullah sebut, aku bimbang ia menjadi wajib bagi umat aku. Nak sebutnya gambaran, jangan bekerja. Kita ni bekerja, tengok jam, set masa. Pukul 10 mesti habis. Pukul 10.30 mesti balik. Jangan demikian. Semayang, masa ni lah masa kita dengan Allah. Masa di masjid, tenang je kita. Sebab tu Rasulullah, lepas isyak, Rasulullah balik dulu, rehat dulu. Cuma tempat kita ni tak boleh lah. Kalau suruh balik dulu dengan Tok Imam tak datang. Duduk kat rumah dah tengok Stongko lawan 3PS. Nak sebut je, kita ni nak tak nak kena juga solat tak. Nak tarawih macam mana? Lenguh, imam baca panjang. Imam baca panjang sikit, ambil kerusi duduk. Semayang atas kerusi, boleh? Semayang sunat. Bukan semayang wajib pun, semayang sunat. AJK masjid boleh sediakan kerusi bagi persatuan lenguh-lenguh se-Malaysia dia bagi. Boleh duduk je atas kerusi. Lenguh atas kerusi. Boleh semayang sambil bersila. Semayang sambil bersila boleh. Semayang sunat. Cuma bezalah dengan pahala dengan orang berdiri. Kalau kita bersila pun tak boleh. Sesak dada ni makan banyak sangat tadi. Pantang sendawa. Keluar cendol sebiji dia panggil. Yang jenis duduk pun tak boleh. Baring. Semayang tarawih sambil baring. Cuma tak dibuat orang lah. Kalau buat juga orang mandang atas bawah. Dia ni malam besok mesti berbantar peluk ni. Orang dah lama dah bagi salam, tak bagi salam lagi dia. Rupa-rupa tertidur dah dia. Nak sebutnya bolehnya pada kita. Kita dengan Allah, masa kita dengan Allah. Ni nak ingat, Huzaifah ibn al-Yaman, ketua setiausaha Rasulullah. Dia pernah solat malam dengan Rasulullah satu kali dia sebut. Rasulullah baca rakaat yang pertama surah Al-Baqarah. Rakaat pertama tu baca surah Al-Baqarah. Aku dengar Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Aku bayangkan 100 ayat mesti Rasulullah habis. Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah bagi habis 286 ayat. Habis 286 ayat. Aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah sambung baca surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah ulang balik baca surah Al-Imran. Habis surah Al-Imran, barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam tadi. Kemudian Rasulullah i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal? Selama mana Rasulullah rukuk tadi. Allahu Akbar. Kita ni kalau solat dengan Rasulullah lah, rasa malam tu balik jalan mengangkang tak lagi. Sambil taubat nasuha kita. Tak pernah solat macam kita ni. Tok Imam baca sabih isma rabbikal a'la pun nak marah. Pak Imam, inna ataina je Pak Imam. Apa inna anzalna. Letihnya kita dengan Allah.
Jangan. Ni musim pesta, masa kita dengan Allah, berpesta dengan Allah di rumah Allah. Bulan-bulan, malam-malam gini 10 akhir Ramadan, saya cadangkan ayah-ayah, ibu-ibu yang usia 60 tahun ke atas, jangan balik lagi ke rumah. 10 akhir nanti ada 2-3 malam lagi, masjid ni besar sangat, buat program i'tikaf 10 akhir Ramadan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang usia 60 tahun ke atas, kalian tak masuk pejabat dah, pergi pejabat pun orang halau balik dah. Nak sebutnya pada diri kita saat ini, datang intikaf, boleh jadi Ramadan ni Ramadan terakhir dalam hidup kita. Siapa yang boleh jaminan, boleh memberi jaminan lagi pada dia yang dia akan hidup lagi Ramadan akan datang? Umur 60 tahun dah kita hidup di atas dunia. Mari kita duduk di rumah Allah intikaf, bawa bantal-bantal, bawa kain selimut, bawa tilam, tidur di masjid, sahur di masjid, berbuka puasa di masjid. Nak balik bila? Malam raya baru balik. Senang cerita nak sebut. Malam raya bawa balik tilam-tilam tersebut. Nak suruh apa dia? Kita rasa masa kita dengan Allah. Kalau kita ada masa kita dengan keluarga kita, kita ada masa kita dengan kawan-kawan kita, mengapa kita tidak ada masa kita dengan Allah? Masa kita dengan Allah 10 hari je Allah minta. I'tikaf di rumah Allah. Besarnya nilai nak suruh membentuk ibadah dengan cara demikian. Nak suruh bentuk ibadah lagi. Tidak hanya dengan solat. Kita mula menghantar aset-aset kita yang kita ada ni semua ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan simpan harta-harta kalian di dunia ini. Jangan simpan. Ni musim untuk menghantar segala barang-barang, harta benda kita, pakaian kita, makanan kita, rumah kita, kereta kita, kenderaan kita, semua ke akhirat sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Ramai dah orang kita kena. Dia simpan harta sampai hujung nyawa, dia mati seorang-seorang masuk dalam kubur seorang-seorang. Dia tertinggal harta di atas dunia. Kita cari harta untuk siapa? Cari harta untuk kita kan? Kalau kita cari harta untuk kita, tolonglah hantar sekarang. Bila kita kena hantar? Ramadan. Ramadan ni peluang untuk post. Bukan post kat selama hari raya je, post harta benda. Tolong hantar harta benda kita ke akhirat. Macam mana kita nak post ke akhirat? Derma, wakaf, infak, hibah, banyak lagi cara yang diajar dalam Islam untuk kita menghantar harta kita ke akhirat. Kita mesti ada makanan malam tamu kita dalam kubur. Kita nak makan apa? Kita dah siap dah belum? Menu-menu yang kita nak makan malam tamu dalam kubur apa dia? Pakaian apa yang kita nak pakai dalam kubur? Macam mana kita nak buat kalau keluar ular hitam di hujung kaki kita dalam kubur nanti mula membelit tu badan kita? Macam mana kita nak pastikan ular itu menjauhi dan jauh dan kubur kita menjadi lapang, menjadi wangi semerbak dalam kubur waktu mana kita berada dalam kubur nanti? Ramadan ni masa untuk kita berfikir panjang. Macam mana nak suruh nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita bangkit di padang mahsyar nanti? Ramadan masa ni lah. Ni orang kita sibuk lagi nak cari harta. Orang tanya dia, cari harta banyak-banyak ni untuk apa? Untuk bekalan hari tua ustaz. Siapa yang ajar? Kela beli SP ustaz. Kela beli SP. Ajar saya simpanan untuk bekalan hari tua. Tak tua pun nak minta tak boleh-boleh dia bagi. Duit kita sendiri bukan duit orang pun. Suruh buat pinjaman pula dengan bank. Nak gambarkan ni gambaran cari-cari harta untuk simpanan hari tua. Dah tua, cuba tanya ayah-ayah ibu-ibu yang dah tua-tua, yang duit KLSP yang dia boleh berjaya keluarkan itu, dia nak guna untuk apa lagi yang dia tak guna? Dia bukan tak boleh guna, memang Allah tak bagi guna dah. Dia nak berjalan ke mana lagi dalam hidup dia yang dia nak pergi berjalan dengan duit yang banyak ini? Tempoh hidup ada 2 bulan 3 bulan lagi, 2 tahun 3 tahun lagi, duit ratus ribu lagi yang dikeluarkan daripada simpanan tadi. Dia nak buat apa ni duit dia ni? Ayah-ayah, ibu-ibu, nak sebutnya kita simpan, kemudian kita biarkan di atas dunia ni harta benda kita masuk dalam kubur,
anak-anak kita berebut harta yang kita tinggal tu, selagi mana tak selesai, selagi itulah kita sengsara dalam kubur. Selagi nama bil air itu nama kita, selagi itulah kita menjawab dalam kubur. Selagi nama bil elektrik itu nama kita, selagi itulah kita kena jawab dalam kubur. Selagi mana semua akaun-akaun yang ada di atas dunia ni, harta ni tak selesai, selagi itu kita kena jawab dalam kubur nanti. Tak selesai. Kalian nak seksa arwah ayah kalian, arwah ibu kalian, kalian berkelahi berebut harta pusaka. Berebut harta pusaka yang sahih tersebut. Selagi mana kita berebut, selagi itulah sengsara mak ayah kita dalam kubur. Supaya kita tak sengsara, arahan sekalian, tolonglah hantar ke akhirat sekarang. Jangan simpan atas dunia. Allah dah tunjuk dah tak boleh nak guna. Kita dah tua dah. Nak guna apa lagi? Nak pergi berjalan ke mana lagi? Lutut dah sakit dah. Nak makan daging tomahawk, gigi dah tak ada dah. Nak makan apa? Nak makan manis-manis, dah ada kencing manis. Nak makan shell out, kita dah ada go out. Semua dah ada dah dalam hidup. Kenapa lagi yang kita nak buat dengan harta yang kita ada ni? Masa hidup ni sekejap je lagi dah. Boleh jadi Ramadan terakhir dah dalam hidup kita. 10 terakhir Ramadan ni masa untuk kita hantar dan hantar. Ni tak fikir simpan dah pencen balik kampung buat rumah besar. Untuk apa rumah besar di saat mana kita dalam keadaan berusia? Anak-anak tak tinggal dengan kita dah. Dalam hidup kita siap je rumah besar, beli kereta besar pula. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula ni. Nak suruh seronok ni, kahwin seminggu, masuk rumah baru, seminggu je meninggal dunia dia. Ni kes yang terjadi ni. Dah meninggal dunia, isteri ni habis je iddah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok macam-macam je nombor plate kereta ni. Kalau dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je. Tak ada manfaat langsung cari harta untuk orang. Cari harta untuk kita. Panggil anak-anak kita ni balik raya ni, bagi tahu pada dia, mungkin ni Ramadan terakhir dah dalam hidup abah, hidup ayah kita sebut, hidup umi, sebut pada anak-anak kita. Kita tak akan jumpa lagi Ramadan yang akan datang. Biar mengalir mata kita. Sebut pada anak-anak kita, umi, abi, anak pesan pada kamu, kalau abi meninggal dunia, umi meninggal dunia, haram kamu berkelahi adik-beradik. Haram sebut. Harta ni ambil bahagian masing-masing, bagi terus, dia panggil hibah, bagi bahagian masing-masing. Manakala rumah ni jangan siapa ambil. Abah dan umi nak bawa ke akhirat Allah. Kereta tu pun jangan berebut. Sebut terus, ada 2-3 benda ni jangan berebut. Semua tu nak dihantar ke akhirat. Mari berjumpa dengan AJK Masjid, bagi tahu pada AJK Masjid, saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, rumah, tapak tanah, kemudian kereta, segala benda yang ada dalam rumah tu, semua saya wakaf untuk masjid. Dan sebut demikian pada masjid. Siap sign semua, ada lawyer semua, cukup lengkap semua dah. Bila kita meninggal dunia, masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah kita. Tak percaya, cuba try mati saya kali ni. Nak tahu jumpa tak jumpa? Jumpa, cantik lagi rumah. Jauh lebih indah. Manakala AJK Masjid umum terus, kita ada rumah, ada tanah yang diwakafkan untuk masjid. Tanah tu harga 300,000 dengan rumah, dengan kereta, dengan siapa yang nak beli tak payah bayar 300,000. Bayar 200,000 saja. 100,000 lagi harga yang dia kena datang semayang berjemaah di masjid. Kemudian kalau dia meninggal dunia, dia wakaf balik pada masjid. Tanah tersebut. Kan harta benda masjid ni bertambah. Semakin banyak harta benda masjid. Senang dia dipanggil demikian. Anak-anak ahli qaryah ni bila masuk universiti je mai ambil duit masjid ni. Tak payah buat pinjaman PTPTN, tak payah. Tak payah pula. Datang je masjid. Masjid dah banyak dah. Dana yang banyak, keuangan orang Islam boleh diagihkan untuk belajar, untuk mendapat pendidikan, kesihatan dan seumpamanya. Banyak manfaat yang kita boleh buat demikian. Ni gambaran orang yang cerdik. Ramadan masa yang kita membentuk ibadah kita pada Allah, selain daripada kita salat, baca Quran, kemudian yang disebut dengan yang namakan dengan infak, bersedekah,
Kemudian yang akhir sekali doa. Jangan tinggal di kalangan kita untuk mendapatkan kita ganjaran syurga. Jangan malas berdoa. Ni akhir-akhir ni biar menangis teresak-esak je. Semayang pun imam baca merdu, baca bacaan mendayu-dayu dah. Tak sama dengan awal Ramadan. Awal Ramadan semangat. Akhir Ramadan mula menurun. Dengar esakan tangisan dalam masjid. Para sahabat menangis teresak-esak. Ni akhir-akhir Ramadan demikian. Berakhir dah Ramadan. Berakhir Ramadan. Nangis tiap-tiap malam. Dengar dalam masjid tu, dengar suara orang yang menangis. Kenapa? Kerana saat-saat kita dengan Allah semakin berakhir. Masa kita dengan Allah semakin dah berpenghujung di saat ini. Baca doa. Lepas sembahyang jangan cepat nak balik. Angkat tangan doa. Tunggu doa. Baca doa. Rasulullah doa, lagi lama lagi terangkat. Lagi lama lagi terangkat. Sehingga terangkat tangan Rasulullah ni tegak ke atas. Jatuh lengan jubah Rasulullah ni. Nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doa tak, lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam ni. Doa benda lah lama-lama ni. Namun mula letak tangan atas apa? Mula bilang cicak berapa ekor cicak malam ni. Kita je malasnya berdoa. Yang turut-turut lagi tu bagi salam angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin tu dia. Doa paling ringkas dalam dunia. Orang tanya kenapa doa ringkas sangat? Doa tu nak ustaz dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup. Biar berubah dalam hidup kita. Doa bersungguh-sungguh minta dengan Allah. Bagi tahu pada Allah. Guna bahasa yang mudah-mudah ni. Jangan guna bahasa yang payah-payah. Sebut ya Allah, ya Allah, aku mempunyai seorang isteri. Anak aku ada 5 orang. Kemudian aku hidup dalam keadaan yang sukar ya Allah. Sebut pada Allah, cerita pada Allah. Aku berhutang banyak ya Allah. Aku menyusahkan orang banyak ya Allah. Kita sebut dalam doa kita. Mengalir mata deras dekat pipi kita. Dosa dengan dosa-dosa ini, layakkah aku ke syurga kamu ya Allah? Tanya Allah, dengan dosa-dosa yang aku ada ni, di sudut neraka manakah kamu akan bakar aku ni ya Allah? Kita pun menangis, bimbang dengan apa yang berlaku dalam hidup kita ni. Menandakan kita benar-benar menikmati saat Ramadan yang kita lalui dalam saat-saat sebegini. Mudah-mudahan kita di kalangan orang beruntung lah. Saya mohon maaf kerana terpanjang sikit. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan malam-malam ini merupakan malam Lailatul Qadar. Malam ni Allah curahkan keampunan terhadap dosa-dosa kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan menerima saya datang di tempat tuan-tuan ini, dan terima kasih pada yang berhormat Datuk dan juga seluruh pimpinan-pimpinan yang turut serta pada malam ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan ini berterusan di kalangan kita. Biar Allah rahmati setiap penduduk di bumi Kedah Darul Aman ini dan semua yang hadir pada malam ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama berdoalah. Mudah-mudahan doa kita ni diaminkan oleh para malaikat Allah. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, ada kat luar nanti ada beberapa buah kitab yang saya karang. Kitab ni ada lebih kurang 34 jenis kitab dah saya karang. Sebelum daripada ni saya kuliah dalam radio IKM. Kemudian bila naik kerajaan baru tersebut, saya ditahan, tak dibenarkan kuliah dalam radio IKM. Jadi saya karang kitab. Saya susun kitab, ada lebih kurang 34 jenis kitab. Termasuk persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati nak buat apa dia. Kemudian kitab kita nak kesan kita ni kena sihir tak kena sihir. Ru'yah syar'iyah. Yang ni pun boleh juga ni. Tuan-tuan balik nanti baca ramai-ramai dalam keluarga. Kalau baca tu menggetar pening kepala, senak muntah, rasa kita berdebar-debar, tanda kita sedang ada gangguan, ataupun kita ada sihir, ataupun kita ada saka. Saka pun masalah juga lah. Orang kita ni ramai yang sedang berhadapan dengan masalah saka. Saka ni dia mimpi air banyak malam-malam. Dia mimpi rumah lama. Dia mimpi menyusu bayi. Dia mimpi budak-budak kecil. Dia kerap kali dia mimpi demikian. Gigi tidur malam tu bunyi krak gigi tidur malam ni. Ni tanda gangguan saka. Saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka tak masalah langsung. Yang tu senyum-senyum je kita ni.
Jadi ayah-ayah, ibu-ibu baca je dalam rumah tangga masing-masing, bagi hadiah-hadiah kitab-kitab begini pada anak-anak kita. Saya karang kitab ni kerana kebetulan saya pun bangun Ma'had Tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz yang saya sedang bangunkan, termasuk di Kedah ni, di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi tu ada seorang makcik, dia wakafkan sikit tanah dia, kemudian dia minta saya bayar dalam RM500,000 terhadap tanah tersebut. Saya bangunkan Ma'had Tahfiz di Kubang Badak, di Pulau Langkawi, jalan masuk ke Datai tersebut, di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya. Saya bangunkan sekolah di situ. Sekarang dah berusia 8 tahun lebih dah sekolah tersebut. Kemudian anak-anak yatim, orang miskin, saya ambil mereka, saya tanggung mereka menghafal Quran. Sekarang ni saya sedang menyiapkan masjid. Masjid tu sedang dibina masjid. Sekarang ni ada kerangka lah, kerangka tu dah siap, lebih kurang 2 juta ringgit Malaysia telah kita cari dana. Kemudian kita nak siapkan sikit lagi lah, saya ingat dalam 1 juta lagi selesai lah masjid tersebut, insyaAllah, untuk anak-anak dan juga orang kampung kawasan tersebut. Siapa-siapa yang ada 1 juta malam ni bagi, selesai lah masalah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita niat panjang pahala untuk arwah ayah kita, arwah mak kita dan sebagainya. Ataupun tuan-tuan ambil dia pamphlet yang ada nanti, pamphlet sekolah saya ni, pembinaan masjid ni. Kemudian tuan-tuan pergi ke mana-mana bank, ada bank Maybank, bank Islam dan sebagainya. Tuan-tuan berdiri je depan mission bank tu, semayang sunat istikharah dulu sebelum kita ni. Nak infak tak infak, nak derma tak derma, masukkan duit dalam akaun tersebut pun boleh. Dan malam ni pun ada mudir daripada Ma'had Tahfiz Langkawi tu, Ustaz Zufri. Kalau tuan-tuan nak hantar anak menghafal Quran pun, kami alu-alukan sangat. Ada anak yatim, orang miskin, kita tanggung je mereka menghafal Quran. Dan kita bagi kemudahan. Kalau dia nak menghafal Quran, kita tanggung sepenuhnya mereka menghafal. Seorang-seorang ni kita tanggung lebih kurang 7,500 dalam masa setahun. Setahun, 2 tahun, tahun kedua, tahun ketiga kita tanggung mereka, dengan syarat mereka susah lah, orang susah, orang yang memang tak boleh nak bayar yuran langsung. Kalau tuan-tuan nak hantar anak untuk menghafal di sana pun boleh berhubung dengan Ustaz Zufri sama lah. Dia orang Kedah juga. Kemudian saya minta supaya beliau jaga untuk sekolah di sana. Dan staff ada lebih kurang 22 orang staff di sana. Saya tolong juga di selatan Thailand. Bila bapa mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak yatim piatu, saya tanggung mereka menghafal Quran di Krong Pinang Yala. Saya ambil anak-anak tersebut. Asalnya pelajar 22 orang je, anak yatim piatu tersebut. Sekarang ada lebih kurang 840 orang pelajar yang sedang menghafal Quran. Macam mana? Tiap-tiap bulan saya tanggung mereka lebih kurang 30,000, 40,000 ringgit sebulan bagi membiayai pelajar-pelajar. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni lah. Madu ni mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, mereka berdoa pada Allah dan mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Tuan-tuan yang nak berbuka puasa, saya cadangkan minum air madu. Ibu-ibu masukkan air madu ni dengan air suam, kemudian masukkan ais di dalamnya. Tuan-tuan minum buat berbuka puasa. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Air madu yang disejuk ni nikmat Allah sajalah yang tahu. Kita biasa minum air lacikan, kita minum air cincau, minum air cendol. Jarang kita dengar minum air madu. Cuba tuan-tuan buat amalan demikian. Termasuk saya dapatkan produk ni lah, saffron. Saya dapatkan daripada Iran. Kerana seorang syekh daripada Iran, dia tawarkan diri dia untuk nak mengajar di sekolah saya di Shah Alam. Kemudian saya tanya dia, dekat Iran, penduduk kampung syekh di Khurasan itu buat apa? Dia jawab, tanam pokok saffron, tanam bunga-bunga saffron ini. Saya kata, boleh tak kita dapatkan? Dia cuba ejah dapat. Dan saffron ni grade yang terbaik, AAA, yang premium, yang terbaik. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah pun tak dapat saffron ini. Ibu-ibu yang bila kalian masak, masukkan saffron dalam masakan kalian. Bau wangi sangat. Rasulullah sebut di antara herba yang termahal dalam dunia. Bukan Rasulullah sebut herba yang termahal. Rasulullah sebut di antara bauan yang indah dalam syurga nanti ialah bauan saffron. Rasulullah sebut demikian. Cuba tuan-tuan buat amalan lah. Masukkan dalam air je, selai 2 helai je, berubah menjadi warna kuning keemas-emasan. Itu pun
tuan-tuan buat minum je, dia akan hilang ketagihan, dia akan membersihkan kita daripada sel-sel buruk dan juga menjadikan kita ni cergas lah tu badan kita ni. Minum pagi-pagi sahur tu minum air safran dia, jadikan amalan demikian. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, berada dalam bulan Ramadan, separuh daripada Ramadan ini ya Allah, masih berbaki lagi dengan 15 Ramadan ini ya Allah, tetapi dosa-dosa kami masih lagi menggunung ya Allah. Kami tadahkan tangan di malam yang baik ini ya Allah, agar kamu ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, dosa-dosa yang kami lakukan dalam keadaan sengaja dan dalam keadaan kami tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami hamba-Mu ya Allah, agar kami kembali pada kamu dalam keadaan malaikat memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nama kami disebut dan dipanggil dalam keadaan di kalangan hamba-hamba kamu yang layak ke syurga kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang menderita penyakit yang berpanjangan ya Allah. Kami tadahkan tangan sesama kami ini ya Allah, agar kamu jadikan dengan tadahan doa ini penyebab kepada kesembuhan penyakit yang dideritai itu ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang menunggu zuriat yang saleh, yang sedang menunggu jodoh-jodoh yang baik, yang sedang menunggu pekerjaan-pekerjaan yang diberkati. Kami tadahkan tangan ini ya Allah, agar kamu kurniakan setiap di kalangan kami ini apa yang dihajati dalam hidup mereka itu ya Allah, selagi mana tidak bercanggah dengan perintah kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan perjalanan hidup kami ini berada di jalan yang lurus. Kekalkanlah hidupan kami bersama dengan para alim ulama ya Allah, untuk menjadi pemanduan perjalanan hidup kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Jadikan bumi Kedah ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah pertengkaran sesama kami ya Allah. Ikatkanlah ikatan ukhuwah sesama kami ini ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Di kala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis badan kami itu ya Allah. Saat mana mula dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad itu ya Allah. Saat mana kami mula diusung untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah, yang akan mengimamkan salat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan menurunkan jenazah kami ke liang lahat ya Allah. Rahmatilah kami saat itu ya Allah. Ringankanlah himpitan kubur kami ya Allah. Lapangkanlah kubur kami selapang-lapangnya ya Allah. Wangikanlah kubur kami dengan wangian raihan saat itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam tama kami di barzah nanti ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami ya Allah, arwah-arwah yang telah meninggal sebelum daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Saat Ramadan sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami dikejutkan untuk bersahur oleh arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami didukung dan diusung olehnya ya Allah untuk bersahur bersama dengan mereka itu ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap-nyuap ke bibir kami ya Allah. Rindu saat kucupan indah di dahi kami itu ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doa-doa yang dibaca oleh arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah menghadap di hadapan kamu ya Allah. Jadikanlah saat ini ya Allah
kuburan mereka itu menjadi seindah-indahnya dengan kerinduan anak-anak yang saleh ini ya Allah. Tinggikanlah kedudukannya ya Allah, jadikanlah dia di kalangan hamba kamu yang saleh ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka itu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka yang dilakukan sebelum daripada ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Lebih-lebih lagi dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah berkasar dengan kedua ibu bapa kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah membentak-bentak kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking-nengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah membatukan diri kami ya Allah di saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa kami di kala itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami seringkali memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Dikucupnya dahi kami ya Allah, diciumnya pipi kanan dan kiri kami ya Allah. Lalu disebut dengan lafaz-lafaz yang indah di telinga kami dan dibisikkan dengan kata-kata kesayangannya kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ibu kami ya Allah, sewaktu mana kami membesar, berhutang keliling pinggang untuk membesarkan kami ya Allah, menjaga kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami berkasar dengan kami saat ini ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah hidupan kami seringkali berantakan ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan kami sukar untuk bangun di penghujung malam ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan rezeki pada kami berpaling daripada tujuan ini ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah hati kami menjadi sekeras batu ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sekeji mana pun kami ini ya Allah, sejijik mana pun dosa-dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin.